Jadi, kita nak lihat hari ini peranan Tun Perak sebagai pembesar ataupun bendahara kerajaan Melaka. Kerana apa? Kerana masa zaman Tun Perak inilah Melaka melalui satu zaman kegemilangannya. Dan ada beberapa peranan yang Tun Perak semasa dia menjadi seorang bendahara tu. Bendahara ni kalau kita tengok pada hari ini, dia ibarat seperti peranan Perdana Menteri. Perdana Menteri zaman sekarang ni. Maksudnya apa? Maksudnya pentingnya peranan Tun Perak itu untuk memastikan Melaka terus menjadi sebuah empire yang hebat. Sebuah empire yang kuat, yang tak boleh dipandang rendah oleh kerajaan-kerajaan yang lain. So, nak tengok hari ni peranan Tun Perak. Di antara peranan Tun Perak, yang pertama ialah ketua pembesar. Apa makna ketua pembesar? Maknanya, kalau kita lihat, sebelum ini kita dah tahu kan, Tun Perak adalah daripada keturunan pembesar. So, dari situ, dia menjadi ketua kepada pembesar ni. Pembesar ni ramai, betul tak? Pembesar ni, di bawah pembesar ni, dia ada Laksamana, dia ada Shah Bandar, kan? Tapi ketua dia siapa? Ketua dia mestilah bendahara. Dan bendahara itu disandang jawatannya oleh Tun Perak. Okey, sebagai ketua pembesar, apa peranan Tun Perak? So, peranan dia adalah menjalankan tugas Sultan apabila Sultan gering atau keluar negara. Maknanya kalau Sultan tengah sakit, gering tu sakit. Tengah sakit ke, tengah demam ke, tengah tak sihat ke. So, Sultan tak dapat nak buat tugas kan, sebab tak larat kan. So, Tun Perak lah yang ambil alih menggantikan Sultan. Yang kedua, dia menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka. Apa sahaja arahan Sultan Melaka, Tun Perak akan ikut. Tun Perak akan melaksanakan tugas tu. Contoh macam kamu lah. Kamu cikgu bagi tugas, kamu buat. Macam tu juga dengan Tun Perak. Sultan bagi tugas, dia akan buat tanpa banyak tanya. Itu menandakan kesetiaan Tun Perak tu. Okey, yang seterusnya, Tun Perak juga memastikan pelaksanaan undang-undang negeri Melaka dipatuhi. Kalau kamu nak tahu, kalau kat Malaysia ni kita ada undang-undang kita menggunakan perlembagaan, iaitu undang-undang yang tertinggi dekat Malaysia. Dulu ada tak? Dulu zaman Melaka ada, dipanggil Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Laut, Hukum Kanun Melaka. So zaman Melaka pun ada undang-undang. Sebab apa undang-undang ni penting? Undang-undang ni penting untuk mengawal masyarakat. Macam kamu dekat sekolah pun kena ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, apa jadi? Ada yang datang sekolah rambut panjang, ada yang datang sekolah pakai baju macam-macam, kamat kartun lah, apalah kan. So macam tu lah juga dengan di Melaka pada ketika itu, kena ada undang-undang. Tak ada undang-undang, dia orang akan mencuri, dia orang akan merompak, dia orang akan menipu, macam-macam kan. Okey, yang seterusnya peranan Tun Perak adalah sebagai penasihat Sultan. Tun Perak ni dia akan nasihat Sultan. Macam-macam dia akan nasihatkan. Dia akan nasihat dalam hal ehwal pemerintahan. Sebab apa tahu? Sebab Tun Perak ni dia menjadi bendahara kepada 4 Sultan. So dalam satu sudut, dia ni ada banyak pengalaman. Dia tahu selok-belok pemerintahan. Mungkin dia dapat nampak apa kesilapan Sultan sebelum ini, dia boleh betulkan. Apa kekurangan, dia akan betulkan. So inilah kelebihan Tun Perak yang menyebabkan Sultan sangat sayang dekat dia. Dia memerintah hampir 40 tahun lebih. Dia menjadi pendahara 40 tahun lebih. Sehinggalah dia meninggal pada 1498. Tak lama lepas tu, 1511, apa berlaku? Melaka diserang oleh Portugis. Sebab apa? Sebab kemungkinan besar orang macam Tun Perak dah tak ada di dalam kerajaan Melaka. Selain itu, Tun Perak juga menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. So, Tun Perak ini menjadi orang yang penting untuk nasihat Sultan. Okey, ini bertentangan tak dengan Islam? Ini bertentangan tak dengan agama Islam? So, dia akan nasihat Sultan lah, supaya Sultan tidak terpesong daripada ajaran Islam tu. So, Tun Perak ni, kalau kita cakap, dia ni sangat berpengaruh. Dia ada pengikut dia ada kekuatan dia ada kebijaksanaan dia, sampai ke Sultan sangat mendengar cakap Tun Perak ni. Selain itu juga, Tun Perak memainkan peranan sebagai ketua diplomat. Penting tak ketua diplomat ni? Apa peranan ketua diplomat ini? Macam hari ni kita ada juga diplomat. Kita panggil PTD kan, ataupun kadang-kadang kita panggil diplomat yang kerja dekat negara-negara lain. Dia inilah yang akan menghubungkan hubungan di antara dua negara. Contohnya kita ada seorang diplomat di Amerika.
Sebab apa? Sebab dia lah akan menjernihkan hubungan di antara Amerika dengan Malaysia. Kalau ada masalah apa-apa, kalau kita pergi melancong dekat sana, ada masalah, kita boleh call diplomat kita untuk bantu kita. Okey, so di antara peranan Tun Perak sebagai ketua diplomat ialah menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti China dan Siam. Okey, maksudnya kat sini Tun Perak dia buat hubungan dengan kerajaan Siam, dengan kerajaan China. Sebab apa? Sebab masa tu kerajaan China dengan kerajaan Siam ni di antara kerajaan yang sedang berkembang, yang ada ketenteraan yang hebat. So kita jangan cari gaduh dengan diorang, kata Tun Perak. Kita kawan dengan diorang. Sebab dulu banyak kali Melaka ni dia macam suka bergaduh. Bukan bergaduh lah, macam Siam sering menyerang kerajaan Melaka. Sebab apa? Kalau ingat dulu kan Parameswara pernah membunuh seorang gubernur Siam di Temasek bernama Temagi. Ingat tak? So Siam sangat marah kan dengan kerajaan Melaka kan. Tapi Tun Perak ni masa zaman Tun Perak ini dia dapat menang berapa kali. Dia dapat mematahkan serangan Siam. Siam datang serang Melaka. Okey, Tun Perak boleh settlekan. So akhirnya Tun Perak kata tak payah dah bergaduh. Siam pun rasa macam Tun Perak ni ataupun Melaka ni kita tak boleh nak gaduh sangat dengan diorang ni. Mungkin kita dapat jalinkan kerjasama untuk kuatkan hubungan kita supaya kita tak berperang. Macam kamulah 4AZ bergabung dengan 4AK untuk lawan dengan Tahun 5 contoh kan. So kekuatan tu kita perlukan. So Tun Perak pun kata okeylah, kita perlukan bergabung agar kita tak bergaduh. So kita uruskan hubungan dengan baik. Susah tak nak jadi ketua diplomat ni? Susah. Sebab apa? Tak boleh silap. Kalau silap je mungkin akan menyebabkan berlakunya pergaduhan. Betul tak? Okey, yang kedua, dia menyambut kedatangan utusan dari negara luar seperti dari Parsi, China ke Melaka. Kalau kamu tengok gambar tu kan, gambar tu tengok ada utusan datang. Utusan ni maksudnya orang luar negara datang ke negara kita untuk buat hubungan baik. Bukan nak bergaduh. Dulu ada orang luar datang ke negara kita. Contoh nanti kamu akan belajar tahun 5. Orang luar datang, Portugis datang, British datang. Untuk apa? Bukan untuk kawan. Dia orang datang untuk jajah kita. Tapi tak, zaman ini orang Cina dari negara Cina, daripada Siam, daripada India, bahkan daripada Arab pun ada. Dia orang datang ke Melaka ini untuk buat apa? Untuk hubungan baik, untuk jual beli, untuk sebarkan ajaran Islam, macam-macam. So di sinilah peranan Tun Perak tu. Seterusnya, peranan Tun Perak yang keempat ialah menjadi panglima tentera. Tun Perak kalau kita tengok dia banyak membantu. Contohnya zaman Sultan Mansur Shah ni dia bantu meluaskan empire Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya empire Melayu Kesultanan Melayu Melaka ni dia bukan macam Melaka sekarang tau. Dia sangat luas. Kalau kamu tengok dekat Langkawi ada tempat nama Melaka. Dekat Kelantan ada tempat nama Pulau Melaka. So kat situ adakah nama Melaka itu saja-saja je dia orang letak? Tak. Itulah buktinya empire Melaka ini bukan hanya dekat Melaka yang sekarang ni, tapi sangat luas. Sampai ke utara kan, sampai ke selatan, bahkan kawasan Sumatera, Pulau Sumatera tu kan dulu ada Aru, Indragiri, Kampar, semua itu adalah di bawah kerajaan Melaka. Luasnya kerajaan Melaka zaman tu. Okey, Tun Perak juga berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Okey, maksudnya masa tu Siam dapat Pahang. Pahang milik Siam, tapi Tun Perak lah yang berjaya membebaskan kerajaan Pahang itu menjadi milik Melaka dan keluar daripada jajahan Siam. Tun Perak juga dia berjaya membantu Sultan Pasai lah yang menghadapi perang saudara zaman tu. Zaman tu dia ada perang saudara. Sultan Pasai ni kawasan Sumatera lah. So dia orang minta bantuan Tun Perak untuk menyelesaikan pertelingkahan ni. Kalau perang saudara ni contohnya perang yang macam satu negara, contoh kamu lah, kamu satu kelas, kamu gaduh antara kamu, itu lebih kurang macam tu lah perang saudara. Zaman dulu tu berlaku dalam negara tu selalunya anak-anak raja ni, putera-putera raja ni diorang akan bergaduh sama sendiri. Itulah dia dipanggil perang saudara. Okey. So Tun Perak ni kalau kita tengok peranan-peranan dia memainkan peranan sangat penting. Dia memberikan Melaka menjadi sebuah kerajaan yang maju, yang gemilang. Kerana apa? Kerana kebijaksanaan dia. Bayangkan dia memerintah sekitar tahun 1400 lebih. Dia meninggal 1498. Tahun ini 2021. Bermakna apa? Bermakna walaupun dah beratus tahun umur ataupun perjuangan Parameswara Tun Perak ini, tapi sampai sekarang kita masih sebut nama Tun Perak. Bermakna apa? Kita sangat hargai dia. Betul tak? Dia sangat memainkan peranan yang penting untuk kemajuan Melaka.
So contohlah kita lah, diri kita, diri kamu. Kalau kamu meninggal dunia, adakah nama kamu akan disebut orang 20 tahun lagi? Ataupun selepas kamu meninggal je, esok orang tak sebut dah nama kamu, lusa orang dah terlupa dah nama kamu. Di sinilah peranan kita untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Kita kena ada satu sumbangan agar orang dapat ingat kita, orang akan hargai kita. Ni kalau kita hidup, kita menyusahkan orang, buat jahat, buat nakal, so orang nak ingat tak kita kalau kita mati? Mestilah orang tak ingat kat kita kan. So begitu juga dengan peranan Tuan Perak tu. Sebab apa kita ingat dia sampai sekarang, walaupun ratus tahun dah kan? Sebab jasa dia dalam memperjuangkan kerajaan Melaka itu sendiri. Macam kamu sekarang, kalau kamu memberikan jasa untuk mempertahankan tanah ini, tanah Malaysia ini, maka pastinya generasi-generasi akan datang 20 tahun, 30 tahun, bahkan ratusan tahun pun akan ingat nama kamu. Oh, dulu kamu inilah yang memperjuangkan negara kita, yang memberikan sumbangan yang besar kepada negara kita. Betul tak? Okay, so sekadar itu dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan boleh siapkan latihan yang akan saya sediakan di bawah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.